Dia beritahu dengan saya, "Good morning, cikgu." Murid yang tidak boleh bertutur, tapi dia boleh menyebut perkataan "Good morning." Saya, Dr. Valerie Willevon Primus, merupakan seorang guru penolong kanan pendidikan khas daripada SK Bingkur, Keningau, Sabah. Saya berasal daripada daerah Keningau. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik dan saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Karier keguruan saya bermula pada tahun 2013 yang mana saya ditempatkan di SK Pusat Lawas Sarawak, dan pada tahun 2015 saya telah berpindah daripada negeri Kenyalang kepada negeri saya sendiri dan ditempatkan di SK Tuari Taut Keningau, Sabah. Dan pada tahun 2015 itu saya dipertanggungjawabkan untuk menjadi seorang guru seni kebudayaan. Dan untuk perkongsian semua, saya bukanlah seorang guru seni kebudayaan. Saya adalah seorang murid, seorang pelatih guru daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat institusi tinggi, aktif dengan dalam bidang sukan. Tetapi pada tahun 2015 saya dipertanggungjawabkan untuk memegang dan memikul tanggungjawab sebagai guru seni kebudayaan. Bayangkan sebagai seorang guru yang tidak mempunyai asas seni tari, tetapi dengan keazaman dan juga iltizam saya telah melakar lebih 50 anugerah dalam seni tari dalam dan juga luar negara, dan antara yang terbesar sekali adalah Tugu Budaya International Folklore yang diadakan pada tahun 2018, dan pada ketika itu hampir kesemua anugerah diperolehi oleh sekolah saya. Dan pada tahun 2020 orang bilang saya buat kerja gila. Tahun 2020 saya mengambil keputusan, saya dan juga isteri saya mengambil keputusan untuk bertukar daripada guru di aliran perdana kepada guru di aliran pendidikan khas. Faktor pertukaran kami ini adalah disebabkan anak kami didiagnos sebagai murid berkeperluan pendidikan khas, dan anak saya, Noga namanya, didiagnos sebagai ASD, iaitu Autism Spectrum Disorder. Dan pada ketika itu saya menyambung pelajaran saya di peringkat ijazah kedoktoran, dan saya teruskan lagi untuk ijazah sarjana lanjutan. Untuk diri saya ini diperkuatkan dengan ilmu tentang murid berkeperluan pendidikan khas. Setelah pertukaran saya daripada guru di aliran perdana ke guru pendidikan khas, saya memegang satu advokasi. Advokasi saya adalah memartabatkan hak dan juga akses pendidikan murid berkeperluan pendidikan khas. Melalui advokasi dan perjuangan saya ini, saya telah membangunkan sebuah bilik multisensori daripada sebuah bangunan guru yang lama kepada sebuah bilik multisensori yang dipenuhi oleh 3 ruang, iaitu bilik terapi bermain, bilik snoozelen dan juga bilik STEM dan juga digital. Impak daripada pembangunan bilik multisensori ini, 10 orang murid autism di bawah jagaan saya, daripada masalah pertuturan, daripada masalah tidak dapat menguruskan diri, kepada murid yang boleh belajar. Dan inilah impak daripada pendekatan yang saya kenali sebagai miracles. Dan dengan pembangunan bilik multisensori ini, untuk pembinaan bilik multisensor ini, ianya ditubuhkan pada tahun 2023, hasil daripada kajian dan juga hasil daripada inovasi yang telah saya bangunkan sendiri. Seperti yang saya ceritakan tadi, inovasi dan juga pendekatan ini dikenali sebagai miracles. Saya berpegang kepada satu prinsip, iaitu miracles do happen. Melalui prinsip ini, memberi saya kekuatan untuk menjalankan pelbagai inovasi untuk pembentukan
karakter murid berkeperluan pendidikan khas dan pembentukan kemenjadian mereka. Melalui prinsip ini juga, saya banyak menghasilkan inovasi yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Untuk makluman dan juga perkongsian bersama, murid berkeperluan pendidikan khas amat dekat dengan pendidikan digital. Daripada kelas saya sendiri, saya menggunakan peranti digital untuk lebih objektif pembelajaran itu tercapai. Dan itulah dengan adanya pendidikan teknologi ini membantu saya untuk memberi kefahaman yang lebih jelas dengan murid. Dan murid sekarang ni adalah generasi alfa. Mereka lagi dekat dengan pembelajaran melalui digital dan kurang tantrum di dalam bilik darjah, dan kita pun rasa semakin seronok untuk mengajar tiap satu antara mereka. Di sekolah saya di SK Bingkur Keningau, kami dibekalkan oleh 3 TV, dan TV itu yang kami gunakan sebagai alat bantu mengajar untuk lebih memahamkan murid-murid di kelas kami lah. Seperti sebelum ini, ada seorang ibu, dia berjumpa dengan saya. Anak dia sudah 12 tahun dan dia beritahu dengan saya, "Cikgu, tolong terima anak saya, cikgu. Anak saya adalah terakhir di sekolah rendah. Sebelum ini anak saya bersekolah di pusat community, latihan dalam community. Dan dia masih belum boleh bertutur. Saya amat risau tentang anak saya ini, cikgu. Dan saya takut agar bila pergi sekolah menengah nanti dia dibuli kerana tidak boleh bercakap," menurut ibu ini. Dan latihan intervensi daripada awal dalam tempoh 7 bulan ini, pada Jun 2023, ibu ini jemput saya di pintu kereta, dan dia beritahu dengan saya, "Good morning, cikgu. Murid yang tidak boleh bertutur, tapi dia boleh menyebut perkataan good morning." Pada ketika itu, air mata saya tidak dapat tertahan kerana berhadapan dengan murid autism ini. Dia mempunyai satu cabaran yang kuat. Bila kita marah, dia tidak faham. Bila dia menangis, kita tidak tahu apa yang dia inginkan. Dan daripada semasa ke semasa saya melatih intervensi, saya membuat penyelidikan, saya membuat pembacaan, dan saya membuat kerja melebihi daripada seorang guru itu. Dan saya melatih untuk dia bertutur agar saya faham apa keinginan murid saya ini. Dan sejarah pada ketika itu, dia jemput saya semasa saya turun daripada kereta. Perkataan good morning itu tidak akan saya lupa selama-lamanya dalam profession keguruan saya. Saya menghabiskan masa saya untuk berhadapan dengan dia untuk sebut perkataan good morning. Dan dia jemput saya perkataan good morning itu. Tapi bila saya beritahu ibu dia, kami menangis bersama-sama. Saya beritahu dengan murid saya itu, "Cuba sebut apa yang kamu beritahu dengan cikgu tadi." Perkataan dia itu bukan good, tapi good morning, cikgu. Dan ibu dia air mata itu, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang guru, tidak terkata apa-apa. Sebab kita hanya melatih dorang, melatih dalam tempoh 7 bulan itu. Tetapi dalam tempoh ke-7 bulan itu, dia boleh sudah sebut perkataan good morning, dan saya rasa itu satu yang luar biasa. Dan doa saya terhadap anak ini didengar. Sebab bukan mudah untuk bersama dengan bukan mudah, saya tidak dilatih untuk sebagai seorang juruterapi, tetapi saya cuba untuk melakukan kerja luar daripada bidang pendidikan ini. Saya belajar dan saya membaca bagaimana untuk murid ini boleh bertutur. Dan
miracles do happen. Murid ini boleh menyebut perkataan itu dan tidak akan saya lupa sampai bila-bila. Pada tahun lepas, pada tahun 2023, saya telah memohon permohonan bagi Malaysia Teacher Prize dan juga saya telah dicalonkan untuk pertandingan dan juga penganugerahan yang berprestij di Malaysia ini. Dan pada tahun ini saya telah mempersiapkan diri saya bermula pada 5 November 2023. Tahun ini Malaysia Teacher Prize membuka permohonan pada April. Namun saya telah bersiap sedia merangka esei dan juga melatih diri saya dan juga memperkukuhkan advokasi yang perlu saya bawa dalam Malaysia Teacher Prize ini. Dan untuk Malaysia Teacher Prize ini kami melalui pelbagai peringkat interview dengan lebih 100 orang panel penilai, dan saya amat bersyukur sekali kerana saya merupakan top 10 finalis bagi Malaysia Teacher Prize dan satu-satunya guru pendidikan khas dan satu-satunya guru wakil daripada Borneo yang bertanding dalam pertandingan Malaysia Teacher Prize. Dan seperti apa yang saya perkatakan tadi, saya membawa satu advokasi di dalam Malaysia Teacher Prize ini dan saya berkongsi dengan panel-panel penjuri mengenai dengan suara kami, iaitu suara komuniti ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan pendidikan khas. Saya tidak ceritakan kejayaan-kejayaan saya dalam Malaysia Teacher Prize ini, tapi saya bercerita mengenai dengan harapan saya untuk golongan dan juga komuniti ibu bapa dan juga komuniti murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini. Dan pada 19 Oktober 2024, Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita Fadlina Siddiq telah hadir bersama dalam anugerah Malaysia Teacher Prize ini dan telah mengumumkan Dr. Valerie sebagai pemenang Malaysia Teacher Prize. Dan saya ingin kongsikan di sini, di dalam dewan itu saya hanya ada 4 keluarga terdekat, abang saya dan juga 3 ahli keluarga lain. Dan selepas pengumuman ini diumum, kebanyakan daripada audiens yang berada di dewan itu berdiri. Dan saya melihat ada di antara audiens yang menitiskan air mata. Disebabkan oleh perjuangan saya ini. Perjuangan untuk memartabatkan hak dan juga akses pendidikan. Dan secara jujurnya, sebelum penerbangan pada 14 Oktober lepas, air mata saya mengalir dalam penerbangan dalam pesawat AirAsia itu untuk terbang ke Kuala Lumpur, kerana di atas bahu saya ini saya pikul tanggungjawab yang besar, bukan untuk diri saya tetapi untuk komuniti setempat, terutamanya komuniti yang ada di negeri Sabah ini. Saya perlu bawa usaha ini, saya perlu bawa advokasi ini, saya perlu bawa tanggungjawab ini supaya suara kami didengar. Dan melalui projek suara kami ini, saya telah dinobatkan sebagai pemenang Malaysia Teacher Prize. Dan tipu untuk saya, tidak perasaan gembira itu tidak ada. Saya cukup gembira dan saya cukup bersyukur dengan tahun 2024 ini kerana ianya membawa satu kejayaan yang besar untuk diri saya sebagai seorang guru secara peribadinya. Kerana pada hari-hari yang lepas saya telah melalui satu cabaran yang luar biasa. Dan tahun ini cabaran yang luar biasa itu bertukar kepada manis. Sebab itu dalam pahit hari kemarin, hari ini pasti ada manis. Cabaran yang tidak dapat saya lupakan dalam karier keguruan ini adalah semasa saya dipostingkan di pendidikan khas, hanya saya seorang sahaja guru. Saya seorang aja guru dengan 25 orang murid berkeperluan pendidikan khas.
dan masa saya mengajar melebihi 49 waktu mengajar, iaitu dia lebih kepada SPI yang telah ditentukan. Dan itulah cabaran saya hadapi kerana sebagai seorang guru baharu, guru pendidikan, guru yang baru bertukar ke pendidikan khas itu, kita perlu masa untuk memahami murid-murid kita. Lebih-lebih lagi di dalam satu kelas itu murid bercampur, ada murid autism, ada murid sindrom Down, ada murid masalah pembelajaran, dan ada beberapa lagi kategori-kategori murid yang perlu saya sesuaikan. Dan itulah cabaran yang hebat yang tidak akan saya lupakan. Namun cabaran ini hanya sekejap sahaja kerana di PPD Keningau sendiri telah mendengar masalah ini dan mereka datang, dan dalam masa kesemasa mereka membantu saya untuk membuat satu pembangunan baharu lagi. Dan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah kerana mereka menambah lagi, dan kini sekarang kami ada 4 orang guru pendidikan khas di PPKI. Anugerah Guru Pendidikan Khas berwibawa peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri Sabah, dan juga anugerah Perdana Belia, dan yang terkini adalah anugerah Malaysia Teacher Prize. Dan saya amat bersyukur sekali kerana kerja buat saya ini dihargai oleh kementerian dan juga badan-badan NGO yang menghargai jasa-jasa dan kerja buat sebagai seorang guru. Dan ini menjadi satu tanggungjawab yang lebih besar kepada diri saya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar impaknya. Jika dahulu saya fokuskan kepada bilik darjah, tetapi dengan anugerah yang diberikan kepada saya ini, saya telah merangka beberapa projek yang mana melibatkan kepada guru, melibatkan kepada komuniti untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme keguruan saya. Dan melalui anugerah ini juga menjadi pembangkit semangat saya untuk lebih menghasilkan lebih ramai guru macam Cikgu Von ini, dan lebih melahirkan kemenjadian murid sama ada di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Melalui pembangunan bilik multisensori ini, saya telah melatih kemahiran motor kasar dan juga motor halus murid berkeperluan pendidikan khas. Dan tahun 2024 ini saya ada 49 orang murid di bawah jagaan saya. Dan seperti apa yang saya kongsikan tadi, impak daripada pembangunan bilik multisensori ini telah menghasilkan lebih 10 orang murid berkeperluan pendidikan khas daripada mempunyai masalah pertuturan kepada murid yang boleh bersaing di aliran perdana. Dan pada masa yang sama, saya telah menghasilkan satu produk inovasi. Produk inovasi ini dikenali sebagai Manik. Murid-murid saya menghasilkan produk inovasi ini dan mereka menghasilkan seni kraft tangan menggunakan produk Manik ini. Selain daripada mereka dapat membantu melatih kemahiran motor kasar dan juga motor halus, mereka juga dapat menghasilkan seni kraft tangan. Dan penghasilan seni kraft tangan ini membolehkan mereka untuk bersaing dengan murid-murid di aliran perdana dan sebagai satu persiapan dan persediaan untuk pekerjaan mereka satu masa nanti. Buat para belia di luar sana, saya ingin mengajak kepada anda untuk sama-sama untuk join untuk memasuki dalam bidang pendidikan, tidak kira dalam pendidikan khas, pendidikan prasekolah atau apa-apa pun. Mari sama-sama kita berganding bahu, bekerjasama untuk mengeluarkan lebih ramai kemenjadian murid, lebih ramai membentuk karakter murid yang ada di negara kita. Dan tidak mustahil satu masa nanti ada di antara murid-murid di bawah jagaan kita, di bawah didikan kita akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Dan seperti apa yang saya kongsikan tadi, keajaiban sentiasa akan berlaku bila kita percaya pada kemampuan diri kita. Harapan saya sebagai seorang guru pendidikan khas,
Semoga setiap satu kelas program pendidikan khas ini dibekalkan oleh satu bilik multisensory untuk kegunaan murid-murid berkeperluan pendidikan khas, dan banyak impak yang boleh kita perolehi daripada pembangunan bilik multisensory. Dan itu harapan saya agar setiap satu PPKI sama ada di bandar ataupun luar bandar dibekalkan bilik multisensory ini. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang guru, satu masa dahulu saya pernah menyatakan kepada diri saya bukanlah seorang bapa yang bagus, saya bukanlah seorang guru yang bagus. Dan perasaan itu sebenarnya bermain, emosi itu bermain dengan diri saya, dan saya terlalu sangat-sangat down pada ketika itu. Dan prinsip miracles do happen ini menguatkan kembali semangat saya, dan sehingga pada hari ini daripada seorang guru yang tidak bagus dan sebagai seorang bapa yang tidak bagus tetapi dapat membentuk kemenjadian murid. Sebab itu saya percaya kepada miracles do happen. Dalam pahit hari kemarin, esok pasti ada manis.